Didik TV KPM. Kembali ni ke rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 dan saya nak bertanyakan Cikgu Sobaria. Sebenarnya kan Cikgu, murid-murid kita telah pun mempelajari semua bab tingkatan 5 bagi mata pelajaran rekaan dan jahitan pakaian. Tetapi bila masuk bab projek keusahawanan iaitu yang terakhir, pentingnya kita tahu bagaimana untuk memulakan perniagaan, kan Cikgu? Ya, betul. Apakah langkah utama dia Cikgu? Yang pertama. Langkah pertama, kita tahu tadi, kita kena menilai diri kita. Menilai diri kita, mampukah kita nak berniaga. Jadi, sudah kita belajar semua tu, kita mesti mampulah untuk memulakan perniagaan. Okey, Cikgu, silakan. Okey. Sekarang ni kita tengok agensi-agensi yang berperanan untuk membantu usahawan. Agensi kerajaan ni, maafkan saya, dia membantu dalam latihan dan pengurusan, kemudian dari segi pembiayaan, infrastruktur dan ruang niaga, kemudian pemasaran dan membantu juga dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Okey, kita tengok satu persatu. Saya tunjuk satu persatulah. Ya, Cikgu. Yang pertama, InScan. InScan ni berperanan untuk membantu dari segi latihan dan pengurusan. Jadi di sini dia memberi latihan dan keusahawanan dan kebolehpasaran. Jadi mengajar untuk kita berniaga lah, bagi membentuk dan membimbing para belia dengan bekerjasama dengan sektor-sektor industri. Jadi bolehlah kita mengambil peluang selepas ini untuk selepas kita belajar, kita cuba untuk mendekati agensi kerajaan untuk menambahkan lagi ilmu untuk membuka perniagaan. Okey. Seterusnya, yang kedua kita tengok agensi MARA. Contohnya MARA. MARA membangunkan perniagaan Bumiputera. Kemudian memberikan pinjaman modal sama ada untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan. Kemudian yang seterusnya ialah MARA juga menyediakan ruang niaga, gerai, tapak kilang untuk usahawan-usahawan ni untuk memulakan perniagaan. Okey, tengok yang seterusnya agensi bank-bank dan syarikat keuangan. Tak kiralah bank mana yang kita boleh survey tengok bank-bank yang boleh memberikan pinjaman memberikan kemudahan pinjaman keuangan untuk memulakan ataupun untuk memajukan perniagaan yang sedia ada. Okey, misalnya sebelum ni perniagaan tu bersaiz kecil, jadi kita kalau kita nak mendapatkan modal, kita perlu dapatkan daripada bank-bank lah. Kalau kita tak ada modal sendiri. Okey, yang kedua memberi nasihat keuangan. Bank juga boleh memberi nasihat keuangan. Dan yang ketiga ialah menyediakan infrastruktur untuk disewa oleh perusahaan kecil dan sederhana. Okey, itu adalah peranan bank-bank keuangan lah. Wah, nampaknya banyak agensi yang boleh membantu usahawan kalau mereka tersekat dari segi kewangan ataupun ruang juga, kan Cikgu? Ya, betul. Yang berikutnya ialah Perbadanan Pembangunan Bandar. Ini banyaklah. Setiap bandar di Malaysia ni ada Perbadanan Pembangunan Bandar tersendiri. Okey, tujuan dia adalah untuk membantu usahawan industri kecil dan sederhana kita untuk mendapatkan kemudahan infrastruktur dan ruang niaga di bandar dengan harga yang berpatutan. Jadi di bawah Perbadanan Pembangunan Bandar ni harga sewa ruang niaga itu berpatutan. Okey, kita tengok agensi yang berikutnya. Okey, agensi Matrix. Matrix ni agensi kerajaan juga ya, membantu mempromosikan ekspor Malaysia ke pasaran yang lebih tinggi. Okey, kemudian membantu usahawan dalam hubungan dua hala antara negara sekiranya perlu. Okey, kemudian kita tengok agensi yang berikutnya iaitu SIRIM. SIRIM ni Institut Piawaian dan Pendidikan Perindustrian Malaysia. SIRIM ni penting sebab kita akan nampak semua produk yang dikeluarkan tu perlu ada
Chop sirim. Chop sirim. Okey, chop sirim. Contohnya topik leather. Perlu chop sirim kan? Ya. Jadi sirim ni dia mengkaji tentang pembangunan produk tersebut, R&D lah. Dia buat penyelidikan terhadap produk-produk yang bakal dikeluarkan dan yang sedia ada yang dikeluarkan untuk diiktiraf. Okey. Okey, seterusnya habis tajuk tu kita masuk pemasaran. Pemasaran kita tengok satu-satu definisi dia. Proses mencipta, berkomunikasi, menyampaikan dan membuat pertukaran produk yang membolehkan keperluan dan kehendak pengguna dipenuhi. Itu definisinya. Definisi ni selalunya kita minta murid-murid hafal lah. Okey, yang kedua, tujuan pemasaran ni adalah untuk promosi, pengedaran produk, memenuhi keperluan pengguna, mencapai objektif organisasi dan mencipta nilai produk. Itu adalah tujuan pemasaran. Okey, konsep dia strategi sesebuah organisasi atau perniagaan yang digunakan bagi memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan jualan, menambah keuntungan dan untuk persaingan. Jadi konsepnya, strategi pemasaran. Kita ada dua strategi, secara dalam talian ataupun online. Dalam talian. Dalam talian ni biasalah kita guna laman sesawang online kan. Yeah. Kemudian berasaskan internet, menggunakan media sosial, kedai dalam talian, guna email, itu semua online. Kita sebut online kan. Kemudian kelebihan dia lebih berkesan dari segi penjimatan kos. Kos kita tak banyak untuk online ni. Betul kan? Tak perlu sewa tempat. Ya, betul. Lepas tu hasil jualan lebih mudah diukur. Sebab benda tu online kan. Kita lebih mudah diukur. Kita boleh kira stok kita dengan mudah. Kemudian jangkauan yang luas sebab dia internet boleh diakses di merata-rata. Seterusnya secara luar talian. Luar talian ni biasanya dia untuk dia waktu beroperasinya mengikut operasi kedai. Betul juga tu luar kan. Talian. Kemudian perniagaan luar talian merangkumi ni contoh untuk promosi dia lah. Dia bagi harga diskaun. Lepas tu dia bagi program kesetiaan. Contoh program kesetiaan ni macam katakanlah kan butik pengantin. Butik pengantin dia ada kerjasama ataupun kesetiaan dia dengan fotografi ni. Sekiranya butik pengantin ni dia sewa baju di butik pengantin, fotografi akan dapat diskaun 50%. Itu contoh program kesetiaan. Kemudian mail langsung ni, mail langsung ialah dengan cara menghantar brosur ataupun sampel-sampel kepada pengguna. Jadi bila pengguna berminat, pengguna akan carilah kedai tersebut. Pengiraan kos dalam perniagaan. Ini adalah tajuk yang agak penting lah untuk pengiraan kos ni sebab nanti dalam peperiksaan insya-Allah, saya kata insya-Allah tu mungkinlah setiap kali peperiksaan mesti ada benda ni. Akan ada sekurang-kurangnya satu soalan. Sekurang-kurangnya satu soalan. Tujuan pengiraan kos ialah untuk kawalan kos, kemudian untuk membuat keputusan, kemudian untuk membuat perancangan masa depan dan untuk menentukan anggaran harga. Pengiraan kos ni kita tengok ada 3 benda yang murid-murid perlu hafal lah bagi saya. Kos pengeluaran, itu formulanya ialah kos pengeluaran untuk kos pengeluaran, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Itu untuk kos pengeluaran. Margin keuntungan pula, kita nak cari margin keuntungan, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos, bahagi dengan jumlah hasil balik. Kemudian harga jualan pula, harga jualan harga seunit darab dengan
keuntungan. Nanti bila tajuk dah masuk dalam bahagian pengiraan nanti, murid-murid akan lebih fahamlah. Okey. Okey, seterusnya rancangan perniagaan. Bila kita dah belajar semua tu, kita buat rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni ialah satu rancangan lah, satu dokumen bertulis untuk menerangkan tentang perniagaan kita. Kertas, dia macam kertas cadangan lah yang bakal dijalankan perniagaan kita tu. Jadi dia juga dikenali dengan kertas kerja lah, kertas kerja, kertas projek untuk memohon kelulusan. Okey. Perkara-perkara yang terkandung dalam perancangan perniagaan, yang pertama kita kena ada surat iringan. Ingat je ni. Kemudian muka hadapan. Dia kertas kerja kan? Okey, muka hadapan ada tajuk, ada nama dan alamat peniaga, ada nama usahawan. Kalau kamu sebagai usahawan, nama kamulah. Kemudian isi kandungannya. Lepas tu unsur-unsur perancangan, ya ada ringkasan eksekutif, dia ada latar belakang perniagaan. Itu semua terkandung dalam perancangan kita. Lepas tu ada kesimpulan dan lampiran. Lampiran ni dokumen-dokumen yang berkaitan, sama ada kita ada sijil dalam bidang perniagaan, kita ada katalog, kita ada sebut harga, kita boleh masukkan dalam dokumen perniagaan kita tu. Okey, cikgu. Okey. Habislah. Cikgu nampaknya di sini kan kalau kita... Ada lagi satu. Silakan cikgu. Okey, untuk projek keusahawanan pula, yang pertama kita kena mengenal pasti projek. Kemudian kita melaksanakan analisis keperluan. Kemudian menghasilkan carta alir pengendalian perkhidmatan atau produk yang dipilih dan mempersembahkan projek. Yang ni projek keusahawanan. Projek ni untuk penilaian PBD. Kita akan gunakan projek ni. Okey, baiklah cikgu. Okay. Dalam segmen ini kita mengupas tentang projek keusahawanan dan bagaimana nak memulakan perniagaan. Jadi cikgu, antaranya kena ingat formula-formula untuk kos pengiraan perniagaan tersebut. Ya cikgu? Ya, itu sebagai satu asas kita. Asas dia. Dan kertas kerja tu sebenarnya bagus kalau kita nak mohon pinjaman bank juga kan cikgu? Betul. Untuk mohon pinjaman bank dan untuk mendaftarkan perniagaan kita. Betul. Semua kena ada seperti yang tertera sebentar tadi. Baiklah, murid-murid, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM